Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Pada hari ini cikgu akan membuat penerangan tentang bab 7 daripada buku teks tingkatan 5 iaitu tajuknya ialah Membina Kesejahteraan Negara dan cikgu akan ambil subtopik yang kecil iaitu 7.5 sebab iaitu sukan sebagai alat perpaduan. Jadi untuk pemahaman pelajar-pelajar, sila buka buku teks, buka surat 152 hingga 156. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum ni cikgu nak perkenalkan dulu nama cikgu. Iaitu nama cikgu ialah Faizul Ahyar bin Jaafar. Cikgu adalah salah seorang guru sejarah daripada SMK Seri Londang, Kota Perak. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah cikgu nak memperkenalkan dulu tema kita pada kali ini ialah Malaysia dan masa depan. Standard kandungannya ialah 14.1 Membina Kesejahteraan Negara, Standard Pembelajaran 14.15 Menerangkan Peranan Sukan sebagai Alat Perpaduan, 14.17 Menerangkan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian, dan objektif yang nak disampaikan dalam pembelajaran kali ini ialah yang pertama, menjelaskan peranan sukan sebagai alat perpaduan, dan yang kedua menjelaskan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Okey. Pelajar sekalian, sukan sebagai alat perpaduan. Jadi sukan adalah merupakan medium memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional serta dapat mengeratkan hubungan muhibah serta menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta. Jadi untuk pemahaman lain, sukan juga mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberi sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Okey. Untuk tajuk sukan sebagai alat perpaduan ini ada 8 perkara yang cikgu nak terangkan. Dan 8 perkara ini menunjukkan bahawa sukan sememangnya amat sesuai untuk dijadikan sebagai alat perpaduan. Okey, yang pertama, sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Okey, cikgu tahu, pelajar-pelajar semua tahu, sejak daripada tadika lagi sehinggalah sekolah menengah, kita tengok sukan sememangnya merupakan satu aktiviti co-curriculum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid sekolah. Dan cikgu tahu semua pelajar terlibat dalam aktiviti co-curriculum yang melibatkan sukan. Contohnya persatuan permainan bola tampar, persatuan permainan bola jaring dan sebagainya. Selain daripada dijadikan sebagai aktiviti co-curriculum, sukan juga dijadikan satu dasar, di mana dasar satu murid, satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun RIMUP. Apa tujuan? Untuk menggalakkan murid pelbagai kaum menceburi bidang sukan serta memupuk semangat setia kawan dan berpasukan. Jadi diharapkan dengan dasar ini akan mampu melahirkan atlet yang berkaliber hingga ke peringkat kebangsaan. Okey. Selain daripada itu, kita tengok di setiap sekolah adanya kejohanan olahraga tahunan sekolah dan ataupun di sekolah kita panggil sebagai tamasya sukan. Okey. Dan tamasya sukan ini melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan juga kaum. Okey, jadi senang cerita, dalam tamasya sukan ini kita lihat rakan-rakan, penyokong, guru, penasihat rumah sukan semuanya akan bersorak memberi sokongan kepada atlet rumah sukan masing-masing. Di sinilah kita nampaknya perpaduan itu berlaku, di mana semua murid akan membagi sokongan tanpa mengira umur dan juga kaum. Okey. Yang kedua, selain daripada sukan di peringkat pendidikan ataupun di awal persekolahan sampailah ke sekolah menengah, di universiti juga adanya Majlis Sukan Universiti Malaysia ataupun kita panggil MASUM singkatannya. Okey, apa tujuannya? Baik. MASUM ini bertujuan mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Jadi sukan ini diteruskan lagi sampailah ke peringkat universiti. Apa tujuan? Di sinilah medan untuk atlet untuk menunjukkan kebolehan dalam
sukan. Dan kebiasaannya masuk ini akan dianjurkan secara bergilir-gilir di antara universiti-universiti. Mereka akan jadi tuan rumah. Okey. Contohnya kalau tahun ini Universiti UiTM, tahun depan Universiti UKM dan begitulah seterusnya. Okey. Kemudian di peringkat kebangsaan adanya Sukan Malaysia. Jadi Sukan Malaysia ini diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan juga wilayah persekutuan. Okey, tujuannya untuk mengeratkan hubungan kaum serta integrasi negeri. Okey. Jadi untuk pengetahuan pelajar, Sukma pertama diadakan di Kuala Lumpur dari 19 April 1986 hingga 26 April 1986. Dan pada waktu itu ada 3,849 atlet dari 13 buah negeri di Malaysia. Okey, selain daripada peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa, Malaysia juga terlibat dalam penganjuran sukan. Okey. Jadi memang tidak dapat dinafikan Malaysia telah banyak membuat kejayaan dalam menganjur pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa sebab kita percaya sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Begitu juga di luar negara. Selain daripada itu, kita tengok komitmen kepimpinan dan sukarelawan pelbagai kaum memastikan penganjuran sukan mendapat pengiktirafan banyak pihak. Baik, antara sukan yang pernah dianjurkan, yang kita berjaya anjurkan, banyak. Antaranya seperti hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, okay? Piala Thomas, Southeast Asia Game ataupun SEA Game, sukan permotoran F1 dan juga League Tour di Langkawi untuk acara berbasikal. Okey. Dan bila kita dah anjur dan sebagainya, kita juga berbangga. Okey, di sebalik penganjuran sukan yang kita buat, ada juga kejayaan yang kita kecapi. Jadi kejayaan Malaysia dalam acara-acara ini menjadi kebanggaan kita bersama. Okey. Contoh kita tengok kita berjaya dalam sukan antarabangsa seperti sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia, sukan SEA dan Pesta Bola Merdeka. Okey, dan ini semua adalah hasil kerja serta kesungguhan pelbagai pihak termasuklah atlet, jurulatih dan sebagainya. Dan semua ini dilakukan tanpa mengira kaum. Di sinilah kita tengok bagaimana berlakunya perpaduan dalam sukan. Okey, jadi setiap kali kita bertanding, kita memang mengharapkan kejayaan pasukan negara. Baik. Selain daripada itu, Malaysia juga turut melakar sejarah dalam sukan Paralimpik dan juga kejohanan olahraga Paralimpik. Bukan maknanya orang biasa, tetapi orang-orang kurang upaya juga telah melakarkan kejayaan untuk negara kita. Baik. Ada banyak acara lah yang kita berjaya. Okey, yang terbaru kalau kita tengok, Datuk Azizul Hasni Awang telah berjaya dalam dalam sukan berbasikal acara Kirin, mendapat tempat yang kedua. Okey, ini semua kebanggaan kita lah. Okey. Okey, selain daripada itu kita kerajaan juga ataupun Malaysia juga melancarkan laungan Malaysia Boleh. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita naik semangat. Bila kita naik semangat, dengan sendirinya kita dapat menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Dengan satu semangat iaitu Malaysia Boleh, patriotisme kita semakin meningkat. Kita tak kira kaum, agama, budaya, semuanya menyokong pasukan Malaysia sama ada bertanding di peringkat serantau atau antarabangsa. Dan slogan ini asalnya dimulakan pada kejohanan Piala Thomas dan UPA 1992. Dan alhamdulillah kita berjaya ketika itu menjuarai Piala Thomas. Okey, dan laungan ni kita boleh lihat dalam ketika perlawanan Piala Thomas di mana Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas pada tahun 1992. Ini membuktikan rakyat Malaysia bersatu padu untuk kejayaan pasukan Malaysia. Okey. Baik. Selain itu terdapat peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan ini memupuk perpaduan kaum. Ada beberapa agensi yang diberi peranan untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara.
Okey. Pada peringkat antarabangsa, antaranya kita tengok ada Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan juga negeri. Dan di dalam agensi-agensi ini kita tengok ramai pegawai-pegawai, pakar-pakar, perubatan, pegawai teknikal, panel kejurulatihan, semua terlibat. Dan mereka ini adalah terdiri daripada pelbagai kaum dengan kepakaran dalam bidang masing-masing. Okey, dan kita tengok kita juga mempunyai kepimpinan berwibawa. Kita tengok ada beberapa orang. Okey, yang uniknya kita tengok selain daripada pemimpin Persatuan Sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan, ada juga penglibatan kerabat diraja dan ahli politik. Yang mana mereka ini bernaung, mereka ini sebagai penaung atau presiden Persatuan Sukan. Apa tujuan mereka ni? Mereka ni boleh menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Contoh kita tengok Sultan Azlan. Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Baginda pernah jadi Presiden Konfederasi Hoki Malaysia 1985 hingga 2004. Begitu juga dengan Sultan Haji Ahmad Shah. Pernah menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia tahun 1984 hingga 2014. Tan Sri Darshan Singh Gill pernah menjadi Presiden Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia 1986 hingga 1990. Begitu juga siapa tidak kenal Tunku Ismail Idris, Presiden JDT FC. Okey. Okey. Untuk aktiviti perbincangan. Jadi tajuk 7.5 tadi dah habis sampai takat itu. Sekarang kita nak tengok tentang aktiviti perbincangan. Apa yang boleh kita lakukan. Okey. Okey, contoh di sini cikgu senaraikan yang boleh kita jadikan perbincangan. Contoh, nama tokoh pemain yang anda kenal dalam simbol sukan berkenaan. Nampak simbol yang ini sebelah kanan kamu? Okey. Ada berenang, berlari dan sebagainya. Kamu kena kenal pasti salah satu, setiap satu itu apakah nama tokoh. Okey. Yang kedua, bincangkan kejayaan yang pernah dicapai oleh tokoh pemain berkenaan dan bagaimana kejayaan mereka dapat menyemarakkan semangat perpaduan kaum melalui sukan. Dan yang D itu kalau kamu tengok, cadangkan langkah untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional melalui sukan. Jadi, aktiviti perbincangan ni cikgu lepaskan kepada kamu untuk kamu menjawab. Carilah jawapan dan berbincanglah dalam kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan gambar yang telah cikgu tunjukkan di dalam skrin ni. Okey. Jadi kesimpulannya, sukan berupaya untuk mengukuhkan perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Selain itu, kita tengok aktiviti sukan juga memberi peluang kepada semua yang terlibat membentuk masyarakat yang lebih sopan, berintegriti, bertanggungjawab serta dapat menghargai pentingnya menjaga perpaduan dan keharmonian kaum. Dan yang terakhir, melalui sukan juga pemimpin dan rakyat saling bekerjasama serta berperanan dalam memajukan kegiatan sukan yang membawa kemakmuran negara. Jadi, sekian terima kasih. Cikgu doakan semua pelajar dapat memahami apa yang cikgu katakan tadi. Okey. Dan kalau untuk lebih pemahaman, bukalah buku teks. Okey, sekiranya ada sebarang persoalan, bolehlah bertanya kepada guru sejarah masing-masing di sekolah. Okey. Sekian, terima kasih.